ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان Fatihah ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini pertemuan pertama secara live kita di sini. Saya dengan juga Fakih ada bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan. Jadi insya-Allah ya kita nak mengucapkanlah terima kasih kepada semua yang sama-sama menonton hari ini. Ya, semoga mendapat kebaikan. Kan Fakih? Ya. Jadi insya-Allah ya pertemuan pada hari ini harap-harap mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pandai pakai Al-Fatihah ya? Ya, siapa aja? Jadi alhamdulillah tuan ya. Boleh lah ya. Okey. Okey, elok duduk. Okey. Okey. Jadi itulah Al-Faqih ya. Kejap lagi dia nak rehat dulu kot ya. Nanti dia datang balik. Baik, insya-Allah. Okey. Ke tuan-tuan nak dengar lagi Faqih baca Quran ke? Ya. Jadi sebabnya saya nak ucapkan terima kasih lah ya kepada sahabat-sahabat ya, saudara mara, ya, tuan-tuan, puan-puan ya yang mana bersama-sama dengan kami pada malam ni. Jadi insya-Allah ya, semoga hari ini mendapat kebaikan dan kita berada pada Ramadan yang ke-6, baru selesai saja kita puasa yang ke-5 lah insya-Allah ya. Okey, baik. Bye-bye. Okey. Okey, baik. Faqih dah turun dah ya. Okey, Waalaikumsalam Faizal, Kak Zafar ya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ya, kemunculan Faqih kejap tu je tadi ya. Jadi kejap lagi kot dia akan datang balik lah ya. Biasalah ya, dia sibuk hari ni. Ya, macam-macam kerja dia hari ni. Baik tuan-tuan. Hari ni dan juga pada bulan Ramadan ni cadang-cadangnya lah ya, nak kongsi berkenaan dengan surah Ibrahim, di mana surah ini adalah di antara surah yang menceritakan bukan sekadar Nabi Ibrahim semata-mata, tetapi menceritakan berkenaan dengan kisah perjalanan dua orang Nabi, iaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan ada disebutkan beberapa lagi orang Nabi ya. Jadi insya-Allah ya, ya kepada Cikgu Arif Fadilah, Ummu Madihah ya, siapa lagi ya, Cikgu Bunga, Ustaz Aznawi pun ada ya, Ustaz Usop pun ada ya, sahabat Hafiz Safi'ai pun ada ya. Saya nak mengucapkan terima kasih ya. Baik. Di dalam bulan Ramadan ni di antara bulan-bulan yang baiknya kerana ianya diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi insya-Allah di samping kita membaca Al-Quran, kita juga digalakkan jugalah ya, kita memahami kandungan Al-Quran tersebut, supaya bukan sekadar bacaan yang meniti di bibir semata-mata, tetapi memberi kesan dan berbekas di dalam hati kita insya-Allah ya. Baik. Jadi Al-Faqih dia kirim salam dekat semua tadi ya. Tuan-tuan ya, kalau ikut gambar tadi saya dengan Faqih, tapi Faqih ni biasalah ya, kejap ada kejap tak ada ya. Baik tuan-tuan. Kenapa saya berminat dengan surah Ibrahim ni ya? Kerana biasa-biasanya orang akan bagi berkenaan dengan surah Yusuf, berkenaan dengan surah-surah yang Al-Kahfi kemungkinan ya. Tapi saya cubalah ya nak bawa berkenaan dengan surah Ibrahim ni, di samping dalam kita mendidik diri kita, di dalam tu juga ada menceritakan berkenaan dengan Nabi Ibrahim juga mendidik anak-anaknya ya, bagaimana cara didikan Nabi Ibrahim, hingga kan Nabi Ibrahim ini Allah kurniakan zuriat-zuriatnya daripada kalangan para nabi ya, di kalangan orang-orang yang soleh ya. Jadi insya-Allah kita cuba ambil manfaat supaya apa yang kita hayati, kita dengar pada hari ini memberi kesan dan sentuhan di dalam hati kita insya-Allah. Baik tuan-tuan. Kita terus mulakan ya. Ya. Pertamanya surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah ya. Ya, diturunkan di Mekah ya, ataupun kita sebutkan sebagai Makkiyah. Apa makna Makkiyah ni tuan-tuan ya? Makkiyah ni maknanya surah yang diturunkan sebelum berlakunya peristiwa hijrah
ya, sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah yang berlaku ini menuju ke Madinah, ya. Baik. Keduanya, ianya diturunkan di fasa berlakunya peristiwa boikot, dan ini adalah di antara fasa penghujung Nabi berada di kota Mekah. Ya tuan-tuan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, ya. Kebetulan kita secara live hari ni, ya, saya nak tanya, berapa tahun peristiwa boikot ni berlaku, iaitu umat Islam ni diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Agak-agak berapa tahun tuan-tuan? Saya bagi soalan tu dulu, ya. Nak tengok dekat live ni, ya. Tahu ke tak tahu kita, ya. Baik. Berapa tahun? Okey, saya bagi jawapan, saya bagi pilihan jawapan, ya. A 7 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun. Okey. A 7, B 3, C 5. Agak-agak berapa tahun tuan-tuan? Berapa tahunkah berlakunya peristiwa orang Islam diboikot di kota Mekah? Boikot ni macam mana, ya? Boikot ni maknanya orang Islam ni, mereka ni tidak dibenarkan untuk berurusan perniagaan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu yang berlaku pada mereka. Tak dibenarkan, ya. Bahkan seandainya mereka nak membeli daripada orang-orang musyrikin Quraisy, ya, mereka akan membeli dengan harga yang melampau harganya, cukup tinggi, ya, tak sesuai untuk dibeli, ya. Andai kata harga tersebut biasa beli beras 5 kilo dalam belas-belas ringgit, dia akan meningkat puluhan, bahkan lebih tinggi daripada itu lagi. Mengapa punca dia? Puncanya adalah kerana mereka tidak begitu bersetuju ataupun tidak bersetuju secara total menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terima langsung, ya. Dan ini adalah di antara serangan yang belum terakhir tapi dah nak hampir-hampir ke penghujung, ya. Sebab peristiwa ni berlaku di hujung kota Mekah. Ada jawapan tak? Takutlah ada jawapan. Ada jawapan, ya. Tak ada jawapan tuan-tuan. Ke internet saya lambat, ya. Wait tuan-tuan. Jadi kesempatan ada ni, kalau dapat share lah, moga-moga dapat manfaat ramai orang insya-Allah, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum saya teruskan lagi, surah Ibrahim ni juga saya bercadang nak bawa hingga ke penghujung Ramadan. Jadi kita akan buat dalam seminggu 2 kali, hari Rabu dan juga Khamis. Hari ini dengan esok. Minggu depan Rabu dan Khamis. Minggu satu lagi kita ada 8 kali. Jadi maknanya cerita berkaitan dengan surah Ibrahim ni ada 8 episod lah, ya, hinggalah penghujung Ramadan. Dan menariknya surah ni sampai ke penghujung nanti, dia ada menceritakan berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim tersebut, yang mana sangat-sangat menyentuh hati tuan-tuan, ya. Kita sambung. Baik tuan-tuan, ya. Berapa tahun? Saya tengok tak ada yang bagi jawapan ke apa masalah sini, ya. Okey. Baik. Ya. Tempoh yang berlaku adalah pada tahun ke-7, 8, 9, 10. Ya. Bukan 4 tahun, 3 tahun, ya. Bermula daripada awal tahun ke-7 kenabian, 8, 9, 10. Ya. Maknanya tempoh orang Islam ni diboikot berapa lama? 3 tahun. Panjang ke pendek tuan? Cukup panjang. Ya, cukup panjang. 3 tahun adalah tempoh yang panjang. Dan ketika inilah para sahabat, terima kasih Ustazah Mazwin, jawab 3 tahun. Ustazah lah. Ada lagi? Ya, Ustazah Mazwin dah jawab 3 tahun, ya. Ya. Baik. Dalam tempoh 3 tahun ni, yang mana dalam tempoh 3 tahun ni, para sahabat yang mana mempunyai jawatan, mempunyai harta benda, yang kaya, yang berniaga. Memang di waktu awal orang-orang Islam di kota Mekah ni, mereka tak ramai yang daripada kalangan orang-orang yang hartawan, yang kaya, tak ramai. Dan orang-orang inilah di antara mereka yang banyak orang-orang inilah yang banyak menginfakkan harta mereka untuk
membeli barang-barang makanan, membantu para sahabat yang tidak berkemampuan untuk membeli barang-barang ketika itu. Ni antara ujian dan cabaran yang berlaku ketika itu. Ya, ni boikot. Tuan-tuan, kebetulanlah apa yang saya ceritakan ni di waktu kita berhadapan dengan PKP. Tuan-tuan, PKP ni tuan-tuan, kita baru saja melangkau lebih kurang 43 hari mungkin kita berada dalam tempoh PKP ini. Ya, waktu ni kita tak boleh nak pergi mana-mana. Ya, tak boleh nak pergi mana. Dan di waktu inilah kalau kita nak ambil manfaatnya apa yang berlaku pemboikotan ni, ya, kita orang-orang Islam tak boleh nak pergi mana, ya, nak membeli susah. Kita dalam PKP ni pun susah juga. Tetapi susah kita masih lagi boleh untuk membeli barang ke sana sini. Cuma nak keluar daripada kawasan kita ni agak susah. Jadi di sini kita cuba letakkan kalau kita pun kurang selesa, mereka bertambah-tambahlah lagi. Bahkan 3 tahun tuan-tuan. Ya, di antara para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Osman menginfakkan hartanya, dan tak kurang juga isteri Nabi Siti Khadijah yang banyak menginfakkan hartanya untuk umat Islam ketika itu. Habis harta mereka 3 tahun tuan-tuan. Ya. Baik. Dan kisah berkenaan boikot ini ada disebutkan pada ayat ke-13 dan yang ke-14 tuan-tuan, ya. Ya, terima kasih, ya, yang mana masih lagi bersama dengan saya, ya. Baik tuan-tuan, ya. Kita teruskan lagi. Dan di dalam ini juga menceritakan berkenaan ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim adalah di antara nabi yang banyak direkodkan di dalam Al-Quran, tetapi lebih banyak lagi Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan babak yang ada dalam surah Ibrahim ini adalah babak ketika mana Nabi Ibrahim, ya, meninggalkan isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Ismail di kota Mekah. Itu babak yang berlaku, ya. Dan apakah manfaat dan juga iktibar yang kita boleh ambil daripada surah tersebut, ya. Baik. Secara mudahnya dalam surah ni ada sebanyak 6 kisah. 4 kisah tentang akhirat, 2 kisah tentang kehidupan dekat dunia. Baik. Ini kita akan sentuhlah dari masa ke semasa, ya. Kalau 4 kisah berkenaan tentang hari akhirat tersebut adalah kisah tentang hari akhirat, ya. Apa yang kita dah buat di dunia ini akan kita dapat di penghujungnya. Ada yang tanya mana Fakih? Fakih awal-awal tadi. Lepas tu dia lari keluar. Nanti saya tunggu kalau dia masuk lagi, ya. Banyak permintaan ni. Ya, baik. Yang keduanya adalah 2 kisah tentang kehidupan dunia, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Baik. Baik tuan-tuan, kita tengok pada ayat pertama. Sambil kita bertadabur, mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakir datang tuan, ya. Tuan, ya. Okey. Kita tengok ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirin min azabin shadid. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, saya minta maaf lah, saya tak design ayat Quran ni di sebelah atas. Nanti esok pertemuan kita baiki balik. Biasalah permulaan kali pertama. Baik, ini Faqih. Baik Faqih, kita dah masuk yang kat depan dah. Okey, baik. Kat depan. Okey, sana kita tengok ayat yang pertama. Ya, Al-Quran ni diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada gelap gelita kepada cahaya iman ke jalan yang maha kuasa lagi maha terpuji. Baik tuan-tuan, sekarang ni Allah menceritakan kepada kita bahawa tugas para nabi dan orang-orang yang mengajak orang kepada kebaikan adalah minaz zulumat ilan nur. Cuba sebut zulumat ilan nur. Ya, zulumat tu apa? Gelap. Gelap nampak cahaya tak Faqih? Tak nampak. Kalau terang nampak cahaya tak? Nampak. Mana seronok? Terang ke gelap? Terang. Tuan-tuan macam mana? Terang ke gelap tuan-tuan? Mesti kita nak terang. Betul Faqih? Betul. Okey, gaya dia macam tu. Baik tuan-tuan, ya. Jadi di sini kita nampak apa? Di sini kita nampak bahawa Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya tugas para nabi ini adalah nak membawa kepada kegelapan dan cahaya. Baik tuan-tuan, cahaya gelap macam mana ni? Malam dan siang ke? Ya, di sini yang Allah, yang tugas kita ataupun penafsir Al-Quran menerangkan bahawa gelap itu maknanya adalah kufur, cahaya itu maknanya adalah iman. Maknanya apa? Daripada kekufuran kepada keimanan. Ini tugas para nabi terdahulu, bukan sekadar Nabi Muhammad, tetapi nabi yang terdahulu. Dan kita pada hari ini mengajak orang juga kepada perkara kebaikan. Faqih, Abi nak tanya, baju Faqih ni terang ke gelap? Gelap. Ya. Biar baju gelap, hati kena terang. Betul? Terang ni apa? Buat benda yang baik. Betul tak? Marah orang boleh tak? Tak boleh, ya. Jadi mudah dan macam itulah tuan-tuan, ya. Dan keutamaan yang perlu kita letakkan di sini, apakah gelap yang berlaku di zaman Rasulullah adalah kejahilan dalam kehidupan mereka. Tu. Kita tengok balik, ya. Tak nampak ke? Okey. Kegelapan dan juga kepada tauhid dan makrifat, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bila mana berada dalam kegelapan ini, hati mereka tidak begitu tenang. Setiap nikmat yang mereka terima tidak akan memberi kepuasan di dalam diri mereka. Kerana itulah bila melihat orang lebih, mereka tidak begitu tenang. Begitulah yang berlaku di zaman Rasulullah. Waktu Rasulullah berada di kota Mekah, mereka tak lebih pun, tetapi mengapa mereka rasa terancam? Kerana bukan kepada ekonomi, bukan pada politik, tetapi mereka terancam pada agama tersebut. Ya, pada agama. Sebab itulah kita kena bawa perkara ini, ya. Dan mengapakah berlakunya perkara ini? Pertamanya, kalau kita nak ambil manfaat yang berlaku di saat ini adalah manusia, mengapa mereka sukar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka ada keraguan. Apa dia Faqih? Keraguan. Sebut sekali lagi. Dan juga nak bawa kepada hidayah. Mengapa berlakunya keraguan? Ya, kita tengok yang ayat seterusnya. Ya, Allah mengatakan apa? Allah jua memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Allah dari azab yang amat berat yang akan menimpa mereka kelak. Tuan-tuan, ya, ayat kedua ini Allah menerangkan apa? Allah memiliki segala apa yang ada di langit serta yang ada di bumi ini. Tu dia. Kita tengok ayat pertama tadi apa? Nak bawa
perkara yang gelap kepada benar. Ya. Pertama sekali ayat kedua Allah Taala apa? Nak ubah diri kita ini, pertamanya kita perlulah kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifatullah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hujah yang cukup hebat yang Nabi bentangkan kepada orang-orang di Mekah dahulu, ya. Baik. Ayat pertama kedua ni cantik. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menerangkan kehebatan Allah. Tiba-tiba dalam ayat pertama juga ada perkataan penghinaan yang Allah berikan kepada mereka. Wailul lil kafirin min azabin syadid. Azabin syadid. Ngantuk ah. Penat. Dia banyak kerja hari ni. Ya, dia kata dia puasa. Puasa ke Fakir? Dia dah keluar kan. Baik. Allah kata apa? Wailun, ya. Dan kecelakaan kepada orang-orang yang kufur min azabin syadid, daripada azab yang amat pedih. Ya, Allah akan berikan azab pedih kepada orang-orang yang kufur. Tuan-tuan, saya kata 40 minit tuan-tuan. Ya, tempat insya-Allah ya. Baik. Allah kata begitu. Ya, pada ayat kedua ini awalnya menceritakan kehebatan kekuasaan Allah yang memiliki langit dan bumi. Maknanya apa? Kita dekat dunia ni tak punya apa-apa. Tak ada apa-apa kita ni. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kita tengok di dalam Al-Quran, ya, para ulama tafsir menceritakan as-samawat ini adalah 7 lapis langit tersebut. Langit-langit. Kalau as-sama, perkara yang lain, seluruh daripada bawah sampai ke atas. Tetapi kalau as-samawat bermakna apa? Bermakna 7 lapisan langit, segala-galanya milik Allah. Dan bumi ini adalah Allah punya. Hatta kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritakan apa? Ya, segala-galanya milik Allah. Itu mudah kita faham. Yang keduanya, Allah nak bagi tahu kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya. Dan Allah lantas menghina, mengatakan apa? Wa wailul lil kafirin min azabin alim. Kita tengok balik. Maknanya apa? Kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar dari azab Allah yang amat berat, yang amat pedih. Ya. Jadi apa nak saya nak terangkan sini adalah maksud wa wailun. Kita ambil wailun lah. Saya letak wa depan tu. Wa wailun. Ya. Wa wailun ni maknanya apa? Wailun ni, kalau tuan-tuan tengok dalam juzuk amma surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kan? Ya. Maknanya apa? Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan menghina. Itu wailun. Maknanya celakalah. Ya, wailun. Baik. Cuba kita lihat penerangan tafsir berkenaan dengan wailun ni supaya lanjutan daripada ayat-ayat selepas ni kita faham apa yang Allah cuba maksudkan. Ya, baik. Wailun. Wailun ni pertamanya bermaksud lita'assuf. Ya, mengungkapkan rasa kecewa. Yang keduanya lil hasra, ataupun yang keduanya adalah mengungkapkan penyesalan. Kita tengok satu-satu tuan. Nampak ke pun? Baik. Kita tengok satu-satu. Ya, baik. Wailun yang pertama adalah lita'assuf. Ta'assuf ini adalah satu rasa kecewa, upset yang teramat-amat sangat. Contoh yang kita boleh letak dekat sini, seorang ibu, ya, yang kecewa dengan anaknya. Ya, kecewa dengan anak dia sangat-sangat. Ya, dah bagi macam-macam tapi tak mahu berubah-ubah. Jadi orang Arab akan mengungkapkan kata ni. Ya? Apa ayat dia? Wailaka ya amin. Wailaka ya amin, ya. Saya tak ingat ayat dia. Ataupun kita terjemahkan mudah, binasalah kamu, kenapa engkau tak beriman? Begitu. Binasalah kamu, ya. Maknanya perkataan wailun ni
mengungkapkan kata-kata satu binasalah, jahanamlah, rosaklah, teruklah kamu ni. Maknanya apa? Setelah mana kita buat macam-macam pada dia, tetapi dia tak berubah-ubah juga. Ya, sebelum saya sambung lagi, perkataan wailun ni dalam bahasa Arab dia bermula dengan wai sahaja, lam tak ada lagi. Tetapi sebelum kedatangan Islam, perkataan wai ni adalah satu perkataan yang sering disebut oleh orang Arab sebelum datang Islam, ya, mengungkapkan rasa tak puas hati mereka, wai. Dan bila wai, dia akan sambungan lam, wai li Ahmad, terus nama siapa, celakalah li pada siapa, li tu pada Ahmad, Yaakob, Ayub, contoh, ya, contoh, ya. Jadi nak memberitahu apa, dah menjadi kebiasaan hingga kan ayat wai dengan lam itu menjadi satu perkataan. Jadi wailun, gitu, ya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan perkara tersebut, ya, kecelakaan itu, ya. Jadi pertamanya, seorang ibu rasa kecewa dengan anak tersebut, ya, kenapa dia tak berubah, ya. Ataupun, ya, seorang isteri ataupun suami ataupun isteri tak puas hati dengan suami dia ke, suami tak puas hati dengan isteri ke, setelah diberikan pelbagai penjelasan ataupun dah dididik tak mau berubah, maka disebutkan perkataan wail. Wail, maksudnya celaka, teruklah kau ni. Jadi itu satu perasaan yang tidak senang, ya. Kenapa? Setelah pelbagai cara yang kita buat tapi tak mau berubah. Gitu, ya. Jadi ini adalah yang pertama, lit ta'assuf. Yang keduanya adalah lil hasra. Hasra ni maknanya apa? Suatu penyesalan yang tidak mampu diulang kembali. Contohnya apa? Contohnya si suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Talak 3. Ya, setelah talak dibuat, timbul rasa penyesalan. Sebenarnya aku sayang lagi dengan isteri aku. Agak-agak tuan-tuan, boleh tak patah balik? Tak boleh. Ya, sebab apa? Dah talak 3. Ataupun contoh yang lainnya adalah kita buat salah dengan seseorang, ya, buat salah, ya, bertahun-tahun lamanya kita buat salah dengan orang, tiba-tiba timbul rasa nak mohon maaf. Rupa-rupanya orang yang kita buat salah tersebut dah meninggal dunia, tuan-tuan. Agak-agak waktu tu penyesalan tak? Penyesalan. Sebab apa? Tidak mampu untuk ungkapkan kata kemaafan kepada orang yang dah meninggal dunia. Ni perkara yang tidak mampu dipatah balik, tuan-tuan. Yang tidak mampu dipatah balik. Dan inilah yang terjadi di dalam surah ini, tuan-tuan. Ya. Kalau ta'assuf lil hasras, dua-dua contoh ini saya ungkapkan makhluk sesama makhluk. Tetapi dalam ayat Al-Quran ni agak-agak kita lah, siapa yang cakap, tuan-tuan? Siapa yang cakap? Agak-agaknya. Ya. Dalam Al-Quran ini Allah mengungkapkan kata-kata sedemikian, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba kita ambil perkara ini dengan cukup berat, ya, dengan pandangan keimanan, ya. Kalaulah seorang ibu rasa sangat-sangat kecewa dengan kita, macam mana rasa hati kita ni, tuan-tuan? Kalaulah seorang suami ataupun isteri kecewa dengan pasangan dia, macam mana perasaan kita? Kalau mak, tuan-tuan, hancur hati ni rasa-rasanya, kan? Hancur hati ni. Ya, hancur hati ni kalau seorang mak, ya, Allahu Akbar, mak kecewa dengan kita, ya. Bagaimana pula yang mengungkapkan ayat ini? Siapakah yang mengungkapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila masuk lil hasra ni, makna dia apa, tuan-tuan? Lil hasra ni makna dia apa, tuan-tuan? Hasra ni maknanya adalah penyesalan yang tidak mampu untuk diulang kembali. Agak-agak apa, tuan-tuan? Ya, hasra ni bermaknanya adalah suatu ungkapan yang mana manusia ni, ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, mereka ni satu masa nanti akan rasa kecewa dan menyesal dan tak dapat kembali lagi, iaitu bila? Di hari akhirat nanti. Hari ni, tuan-tuan, para ustaz, para ulama, sahabat, ya, ibu ayah, kaum kerabat kita ajak kita buat perkara kebaikan. Jom ke masjid, jom kita bersolat, mari kita berjemaah sama-sama. Tapi kita tak ambil berat, tak ambil indah. Bila satu masa nanti, ya,
Allah ambil nyawa kita di hari akhirat nanti, timbullah penyesalan. Dan benda-benda penyesalan ni kalau kita tengok dalam Al-Quran cukup banyak. Berapa banyak antaranya surah Al-Munafiqun ayat yang terakhir. Tuan-tuan boleh tengok nanti, ya, di mana ayat tersebut orang yang dah meninggal dunia ataupun di hari akhirat mereka minta balik kembali di dunia ni. Sebab tu bila masuk lil hasra ni, antara ayat yang paling glamour manusia di hari akhirat mengungkapkan apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku dulu hanyalah tanah, tak jadi makhluk. Tak ada, tidak tiada pengadilan di hari akhirat nanti. Tu. Ya, subhanallah. Baik tuan-tuan. Jadi di sini tuan-tuan, pengungkapan orang-orang kufur ini bila mana di penghujung mereka berada di kota Mekah itu, Nabi dengan para sahabat di kota Mekah ni, mereka masih lagi ingkar, bahkan memberi ancaman kepada orang Islam. Allah mengatakan wailun kepada mereka ni, ya. Tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dikurniakan kepada mereka, diberikan nabi yang terbaik, tetapi masih lagi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dahsyat tuan-tuan. Cukup dahsyat. Baik tuan-tuan, ya. Dan ini lagi menarik tuan-tuan, ya. Pakar bahasa mengatakan apa? Kenapa wailun? Kenapa tak waila? Ya. Baik, kita tengok. Wailun ini bila diletakkan lun, dua dhammah, baris dua di hadapan, maknanya apa? Dia tidak terikat dengan kata kerja. Fi'il lah. Fi'il ni sifat dia macam mana? Fi'il ni sifatnya adalah dia, fi'il ini berkait dengan masa. Betul tak? Contohnya kalau bahasa Inggeris, past tense, yang dah lepas. Betul tak? Saya telah pergi ke kerja semalam. Ataupun sekarang ni saya sedang bekerja. Ataupun esok saya akan pergi kerja. Maknanya setiap perbuatan akan berkait dengan masa. Tetapi bila mana letak wailun ni, dia akan jadi isim ataupun kata nama ataupun kata benda, ya, yang tidak terikat dengan masa. Contohlah saya katakan, saya jumpa seorang budak lah, ya, kata budak. Saya kata kat budak tersebut, saya cinta pada awak. Sekarang ni saya cinta pada awak. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sekarang ni saya suka kat dia. Esok belum, tak tahu lagi, ya. Tapi kalau kita cakap kepada isteri kita lah, budak kan susah. Cakap kat isteri kita lah, saya cinta kat awak hari ni, ya. Keduanya isteri kata apa? Esok macam mana pula? Betul tak? Kan? Kalau kita kata kepada isteri kita, saya pencinta awak, maknanya apa? Daripada dulu, hari ini sampai akan datang, kita akan mencintai dia. Kalau wailun, maknanya apa? Allah akan mengungkapkan kecelakaan, penghinaannya, bukan yang lepas, sampai akan datang, berterusan. Maknanya apa tuan-tuan? Setiap dosa yang kita lakukan itu tidak akan pernah padam selagi mana kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berterusan selagi mana tidak bertaubat. Ini adalah kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kecelakaan bagi orang-orang yang kufur, ya, melainkan mereka ikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua tuan-tuan. Ayat ketiga. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Allah kata apa kat sini? Orang-orang yang mana Allah katakan celaka, apa salah mereka ni? Sebab apa mereka ini utamakan dunia lebih daripada akhirat. Dan mereka ni dahlah cinta dengan dunia. Yang keduanya Allah kata apa? Mereka halang manusia daripada jalan agama Allah. Ni, dua benda ni yang mendatangkan kemurkaan. Kalau kita ambil manfaat ayat-ayat ini tuan-tuan, ia bukanlah tertakluk semata-mata kepada orang-orang kafir, tetapi kalau kita nak ambil manfaat, kalau kita mudahkan dakwah orang lain, maka di situlah Allah berikan kebaikan, keberkatan, hidayah kepada diri kita tuan-tuan. Ya, kalau hari ni kita tengok Ustaz Abid Liu, betul tak? Ya, dia buat kebaikan, ya, tetapi masih lagi ada orang berbunyi-bunyi, ya, sifat manusia.
Tetapi kalau kita ambil manfaat ayat-ayat ini, moga-mogalah kalau kita tak mampu nak buat kebaikan, ya, jangan kita menyekat kebaikan orang lain. Itu dia. Ya. Dan ya, kesan dia apa? Orang-orang macam ni tuan-tuan, ya, mereka ni, ya, berada pada jalan yang bengkang, terpesong, dan mereka ni terletak pada dalalim ba'id, yang mana sesat paling jauh sekali. Sebab apa? Mereka ni utamakan dunia dan halang orang buat benda-benda yang baik. Tak kira lah pada siapa sekalipun, ya. Jadi nak letakkan kat sini apa? Allah nak bentukkan kefahaman kita untuk laksanakan perintah Allah itu atas dasar kefahaman yang betul. Baik. Ada masa lagi, insya-Allah tuan. Lagi 5-6 minit ni kita akan tamatkan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah punca dia tuan. Dia cintakan dunia dan bencikan kematian. Orang yang ingat mati, insya-Allah dia akan berjaga-jaga dan beringat-ingat, sebab dunia ni tidak kekal. Nikmat yang ada tidak membawa kita ke mana-mana, melainkan diuruskan dengan sebaik-baiknya, tuan-tuan. Ya, baik. Tuan-tuan, ni rentetan hati yang terikat dengan dunia, keyakinan dia dengan Tuhan terlalu lemah. Sebab hati ini tidak mampu untuk mencintai dua perkara. Hati tidak mampu mencintai dua perkara, hanya pada satu sahaja. Kalau kita cinta kepada Allah, harta yang kita miliki itu kita akan gunakan pada jalan Allah. Tetapi kalau kita cintakan harta melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah akan datang sifat-sifat yang buruk, perkara-perkara yang merosakkan, hingga kan kita tidak nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang paling teruk sekali adalah di dalam terang pun mereka dalam kegelapan. Ya, maknanya apa? Nabi ada di hadapan ketika itu, tetapi mereka tak nampak kehebatan. Kita akan tengok contoh kejap lagi, tuan-tuan. Ya, kebaikan yang mereka buat hanya untuk puji-pujian. Akhirnya akhlak dan akhirat mereka tergadai. Ni nak bagi kita ambil berat, tuan-tuan. Ya, kita sebagai umat Islam pada hari ini perlulah yakin, ya, setiap amal yang kita buat tersebut, insya-Allah Allah gandakan dan Allah berikan ganjaran, terutamanya kita dalam bulan Ramadan ni. Baik, tuan-tuan. Ayat keempat. Kita nak masuk penghujung, tuan-tuan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Maknanya apa? Kami tidak utuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, juga memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, tuan-tuan. Minta maaf lah saya laju sikit. Baik, tuan-tuan. Allah nak bagi tahu kepada kita apa? Pertamanya, tugas para rasul ajak kepada perkara kebaikan, dan ia bukan sekadar kepada rasul. Inilah tugas Nabi Muhammad. Tugas para ulama, tugas para ustaz, itu je ke? Tak. Kita, tuan, selagi mana beragama Islam, tugas kita kena bawa kebaikan. Tidak. Kalau kita tak mampu nak bagi ceramah, mungkin kita tak mampu nak bagi ceramah, tetapi paling kurang pun ahli keluarga kita boleh bawa kebaikan. Dan yang paling penting, kita sendiri pun kita mampu bawa kebaikan. Itu paling utama, tuan-tuan. Ya. Sebab tu perlunya kita bawa diri kita ini kepada satu tempat, daripada jalan yang gelap kepada jalan yang lebih terang. Ya. Baik. Yang keduanya apa? Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya di dalam bahasa kaum dia sendiri, iaitu bahasa Arab. Jadi isu di sini timbul, kenapa bahasa Arab? Kenapa tak bahasa lain? Kan? Jadi baik. Kalau betul lah Islam ni agama yang universal, kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Baik. Pertamanya adalah kerana Nabi Muhammad diturunkan di tanah Arab dan dia perlu berhadapan dengan orang Arab. Logik, tuan-tuan. Takkanlah turun dekat orang Arab, bangsa Arab, tiba-tiba kena sampaikan dalam bahasa Melayu. Melayu Perak pula tu. Mustahil. Jadi nak ceritakan apa? Kita kalau nak komunikasi, nak bercakap dengan orang, kita akan gunakan bahasa yang mampu kita fahami. Menunjukkan apa? Maklumat yang disampaikan itu tepat dan mereka faham. Bila mana mereka faham, mereka boleh melaksanakan. Macam ayat wailul tadi, tuan-tuan. Kalau wailul turun dekat kita, tuan-tuan, kita faham tak?
perkataan kejian banyak. Tetapi wailun ni bila mana diletakkan dalam Al-Quran memberi makna yang cukup dalam sekali. Hingga kan sampai dalam hati kita, tuan-tuan. Ya. Baik. Seterusnya apa lagi? Ya. Tengok bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ni adalah bahasa yang cukup hebat, ya. Hingga kan setiap tahun akan diadakan pertandingan bahasa Arab dalam bentuk syair, ya. Dan pemenangnya akan diberikan jumlah wang yang cukup besar. Ni sebab apa mereka berbangga dengan bahasa mereka. Kalau kita lah dalam bahasa Melayu ni, kita kena tingkatkan penggunaan bahasa Melayu kita. Sebab apa? Bahasa ni melambangkan jati diri dan identiti seseorang tersebut, ya. Baik. Ni namanya Suqul Uqas. Ya. Suqul Uqas, ya. Ada dekat Arab. Ni sekarang ni zaman sekarang lah, ya. Dulu ni adalah tempat perhimpunan para penyair Arab. Mereka akan deklamasikan syair mereka. Nak melambangkan apa? Mereka ni walaupun dalam zaman jahiliah, mereka bangga dengan bahasa mereka. Tengok ni, ramai orang. Saya baru cek dalam internet, Google. Tempat ni cukup meriah. Lepas tu tempat ni pula dekat dengan Mekah. Jadi wallahu alam, saya pergi umrah hari ni tak ada pula mutawif cadangkan tempat ni, ya. Mungkin satu tempat yang baru, mungkin wallahu alam, ya. Tapi nak gambarkan apa, ini tempat sejarah yang terdahulu yang masih kekal dan kita boleh pergilah, Jadi wallahu alam, apa yang ada kat sini mungkin ada buat jualan ataupun deklamasi sepanjang tahun, wallahu alam, ya. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan kebanggaan mereka dalam bahasa Arab berjaya dilawan oleh Al-Quran sendiri. Menunjukkan apa? Al-Quran ni mereka mampu deklamasikan sajak yang cukup hebat dalam bahasa Arab, tetapi mereka tidak mampu menandingi Al-Quran. Menunjukkan apa? Al-Quran bukan ciptaan manusia, apatah lagi Nabi Muhammad. Sebab tu Al-Quran ni melambangkan kehebatan daripada sudut tata bahasa dia, balaghah dia, bahkan ilmunya cukup besar, tuan-tuan, ya. Ya, ni saya kata tadi, ya. Bahasa ni sesuai dengan konsep tersebut untuk beri penjelasan. Untuk apa ni tujuan dia? Inilah erti keimanan, nak elakkan rasa keraguan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa tak dalam bahasa lain? Bila dalam bahasa lain dia akan merosakkan kepimpinan tersebut. Pelbagai bahasa, maklumat sukar untuk diterima. Akhirnya apa? Maklumat yang pelbagai yang menyebabkan berlaku confuse di antara satu sama lain. Kalau dalam sebuah organisasi, sesebuah negara boleh terjadinya sedemikian, apatah lagi dalam agama ini. Perlunya kita untuk memastikan kefahaman di dalam agama itu. Bahkan hari ini kalau kita buat kajian, seluruh negara yang mana peratusan orang yang memeluk agama Islam semakin ramai. Makin ramai orang memeluk agama Islam di seluruh dunia. Boleh tengok statistik, tuan-tuan. Makin ramai. Dan secara tidak langsung mereka ada komitmen untuk belajar bahasa Arab. Ini suatu perkara yang menunjukkan kehebatan, mukjizat Al-Quran tersebut, hinggakan mereka mendatangi Al-Quran itu. Dan antara kehebatan Al-Quran lagi adalah, inilah di antara bahasa yang masih lagi kekal sehingga hari ini, setelah 1400 tahun lebih digunakan, tetapi tidak ada berlaku penyusutan. Bahkan kalau kita guna bahasa Arab ni dekat Arab, mereka boleh faham. Kita, tuan-tuan, bahasa Melayu, kalau 1400 tahun dahulu digunakan sekarang agak-agak, tuan-tuan boleh faham tak, tuan-tuan? Kan? Anak kecil saya, Fakih, tengok kakak lah, Fakih ni anak nombor 2 saya, tuan. Anak sulung, tengok drama lama, bahasa-bahasa yang diungkapkannya agak lama, ya. Dia tanya, apa tu? Ya, sebab apa? Tak faham, ya. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, ya. Tugas kita apa, tuan-tuan? Tugas kita di sini adalah kita kembali kepada fokus pada ayat pertama, ya, minaz zulumati ilan nur. Iaitu apa? Mencari petunjuk dan cahaya dalam kehidupan ni, iaitu apa? Iaitu keimanan kita, tauhid kita, akidah kita ini betul-betul jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ilmu yang paling utama adalah kita kenal Allah, tauhid kita, akidah kita, tuan-tuan. Sebab tu sifat 20 bukan sekadar hafal, kita kena faham, tuan-tuan, ya.
Sifat 20. Ada berapa tuan-tuan? Saja uji tuan. Ada berapa tuan-tuan? Ada 20 Sifat mustahil pun ada 20. Nak menceritakan apa? Kita betul-betul faham wujud, qidam, baqa'. Sebab apa? Inilah 20 ni menentukan kefahaman kita. Ya. Nak masuk ke syurga, kita kena tual. Kena kenal tuan rumah dia tuan. Ya, itu benda dia. Kita kena ambil berat tuan. Sama-samalah kita belajar tuan ya. Baik. Itu tugas kita tuan-tuan, mencari petunjuk dan cahaya tersebut agar hidup kita ni tidak berada dalam kegelapan. Hari ni alhamdulillah lah kita duduk kat dunia ni, banyak medium yang boleh kita dapat untuk mendapat maklumat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lewat sikit tuan-tuan. Ya, dah terlajak beberapa minit ni. Ya. Ni penghujung ayat keempat, ya. Ayat kelima satu lagi kita akan sambung esok. Saya tunjukkan sedikit berkaitan dengan ayat kelima ni, iaitu menerangkan tentang terima kasih Amirul Tuan Amirul 20. Terima kasih. 20 sifat Allah. Allah kata apa? Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ila an-nur wa dhakkirhum biayyamillah. Ayat ini mengatakan apa? Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami sambil kami berfirman, hendaklah engkau keluarkan kaum engkau daripada gelita-gelita kufur kepada cahaya iman. Dan ingatlah dengan hari-hari Allah. Baik tuan-tuan, gambaran ayat 1 hingga 4 ni adalah satu gambaran menceritakan apa? Inilah introduction yang perlu kita ambil berat. Kenapa introduction inilah yang akan menerangkan ayat-ayat seterusnya. Ni introduction ni, nak terangkan ayat seterusnya. Yang mana apa? Ramai orang yang masih lagi buta, masih lagi gelap tentang cahaya kehidupan ini. Allah nyatakan ayat ini satu peringatan kepada kita. Kita ni alhamdulillah beriman, bimbang esok-esok kita ni macam mana? Bimbang. Ya, adakah amal yang kita lakukan ni Allah terima? Bimbang. Adakah perbuatan baik ini betul-betul ikhlas? Bimbang kita. Jadi inilah perkara yang perlu kita risaukan tuan. Sebab apa? Ini umat subhanallah. Kisah Nabi Musa AS 1/3 di dalam Al-Quran menceritakan pasal kisah kaum Nabi Musa, Bani Israel. 1/3 tuan-tuan. Ya, nak cerita Bani Israel ini adalah mukjizat yang mana orang-orang ni setelah mana ni, tengok ni. Ni ujian para rasul. Yang pertamanya ujian para rasul. Ya. Setiap kali Rasul diutuskan, ujian mereka adalah nak ajak kaum mereka kepada kebenaran. Ya. Dan Bani Israel ini adalah kaum yang tidak tahu bersyukur. Subhanallah tuan-tuan. Nabi Musa ni adalah di antara Nabi yang Allah kurniakan mukjizat yang banyak. Ya, ada lebih kurang 7 mukjizatnya. Dan mukjizat yang paling hebat sekali adalah tongkat menjadi ular. Dan ini adalah gambaran di mana terbelahnya lautan. Ini saya ambil kat Google tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, mereka melalui laluan-laluan ini tuan-tuan. Ni. Melalui laluan-laluan ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak dapat nak bayangkan lah. Kalau tuan-tuan lah berada pada tempat dalam lautan ni, tengah-tengah perut laut ni, yang memang pada akal logik kita mustahil boleh terbelah. Betul tak? Mustahil boleh terbelah. Tetapi dengan mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa ni, terbelah. Bila terbelah tuan, mereka lalu sampai ke penghujung selamat. Mereka ni merasai berada di dalam, melaluinya. Allah tunjukkan kehebatan, memberi keselamatan kepada mereka. Kalau kita berada di situ tuan-tuan, bertambah tak keimanan kita tuan-tuan? Tak beriman. Bahkan golongan yang mana beriman cukup sikit sangat. Tak dapat nak bayang tuan-tuan. Cukup sikit sangat yang beriman. Apa jadi sebenarnya ni? Ya. Mengapa mereka terang-terangan Allah tunjukkan kehebatan mukjizat, tetapi hati mereka masih lagi gelap? Ini bahaya tuan-tuan. Bila mana keraguan tidak diselesaikan dengan awal, amal ibadah kita ini seolah-olah tidak memberi kesan untuk pertambahan iman kita. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena ambil berat tuan-tuan. Kita kena ambil berat, ya, kita kena
pastikan hidup kita ni benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita ni, supaya laluan yang kita lalui itu adalah laluan yang mendapat keberkatan, kebaikan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Musa yang berhadapan dengan ni, para nabi lain yang berhadapan dengan ni, mereka putus asa tak? Putus asa tak? Kalau kita berada dekat tempat mereka macam mana tuan? Mungkin kita merajuk putus asa. Tapi buat akhirnya saya tinggalkan tuan-tuan sebelum kita sambungkan esok berkenaan dengan ayat surah Musa dan juga surah Nabi Musa pula, surah Ibrahim juga tentang cerita Nabi Musa AS. Saya tinggalkan tuan dengan satu hadis Nabi SAW, mukmin yang ajaib. Nabi SAW mengatakan apa? Sungguh menghairankan bagi orang mukmin apabila semua perkara yang terjadi adalah baik, dan bukanlah sedemikian melainkan bagi orang mukmin apabila diberikan kemudahan mereka bersyukur, ia adalah baik baginya. Apabila ditimpa musibah mereka bersabar, ia pun baik bagi mereka. Baik tuan-tuan, ini mukmin yang ajaib. Bila mana mereka tahu diri mereka ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana mereka tahu bahawasanya hidup ini memang Allah akan berikan ujian, dan tanda-tanda ujian itu bukanlah tanda benci Allah, tetapi tanda Allah nak dekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lihat orang-orang mukmin ni, orang beriman ni, dia pandang macam mana tuan? Ya, dia pandang bila mana Allah uji dia dengan kesusahan, dia bersyukur. Ya, kesusahan pula. Bila mana Allah uji dia dengan kesenangan, dia syukur. Bila Allah uji dia dengan kesabaran, dia syukur. Dua-dua baik. Dia sabar. Bila Allah uji dia dengan kesusahan, dia bersabar. Dua-dua baik pada dia. Tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan. Kata nak habis, tak habis-habis lagi. Tak, saya bagi contoh dulu, nak bagi mudah kita faham, bagi tidur lena lepas ni. Contoh dia, saya pernah jumpa seorang pakcik, ya, dia bagi tahu, ustaz, ya, saya sakit jantung, alhamdulillah, syukur, kata dia. Sakit jantung syukur. Macam mana tuan-tuan? Ya, saya tanya kenapa cik? Alhamdulillah lah, semenjak pakcik sakit jantung ni, doktor bagi tahu tempoh hayat tak lama. Waktu tu lah pakcik berhenti merokok. Satu. Kedua apa? Waktu tu lah pakcik dah rajin pergi masjid. Kalau tak sakit jantung, tak tahulah pakcik macam mana. Ni orang, bila mana dia syukur, dia tahu apa dia kena buat. Gitu, ya. Dan apatah lagi, bila mana Allah berikan dia kesenangan, dia bersyukur dengan kongsikan nikmat dia dengan orang lain, bukan untuk dia seorang. Ini tanda syukur tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, Ustaz Abid Liu lah, ya, dia ramai kata dia kaya, tetapi saya yakin dia berpegang dengan hadis ni. Lagi banyak dia mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, Allah akan gandakan lagi. Sebab apa? Hidup dia bukan nak cari harta, hidup dia nak cari redha, sayang Allah. Kan tagline ni kan, Allah sayang, Allah sayang, ya. Tagline dia nak Allah sayang dia. Dan bila Allah sayang hamba dia tuan, tiada apa pun di atas muka bumi ini yang mampu menolaknya. Bila mana Allah sayang hamba-Nya. Tapi kalau hidup ni sekadar semata-mata nak cari harta benda, tidak akan mencukupi sampai bila-bila. Sebab apa? Harta benda pun Allah akan bagi. Jadi bimbang tuan, bimbang harta benda yang kita ada hari ini, adakah benar-benar tanda Allah redha ataupun kemurkaan Allah. Kerana itu cara membersihkan harta ni dengan kita berzakat, bersedekah, untuk pastikan kita ni tidak tersimpang daripada jalan yang sepatutnya. Bimbang tuan, ya. Saya kata-kata ni untuk diri saya juga, dan semoga kita sama-sama dapat manfaat, ya. Ya, Nur Laili alias Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, ya. InsyaAllah tuan, ya. Semoga kita ada dapat manfaat pada hari ini. Dan esok kita akan, hari ini introduction. Mungkin tuan-tuan rasa agak bosan ke, pening ke, tapi saya nak harap kita faham poin dia, minaz zulumat ilan nur. Nak bawa cahaya daripada kegelapan kepada cahaya dengan cara apa? Dengan kita faham bahasa yang dinyatakan. Ya, kalau tuan-tuan tak faham, boleh tulis dalam Facebook ni, nanti saya akan check balik. Esok saya akan terangkan semula mana-mana yang tak faham. Dan kalau ada kesilapan saya, mohon berikan teguran, ya. Saya bimbang juga, ya, kalau ada buat silap dalam penyampaian.
sama-sama kita ambil manfaat daripada surah Ibrahim ni. Esok insya-Allah kisahnya cukup menarik berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, cukup menarik, dan kita akan lihat beberapa babak yang berlaku di zaman Nabi Musa tersebut. Kenapa diturunkan Nabi Musa di zaman Nabi Muhammad berhadapan dengan peristiwa pemboikotan ni? Apa manfaat yang Nabi nak ambil? Supaya apa? Bila Nabi ambil manfaat daripada kisah yang ada dalam Al-Quran tu, hari ni kita tengok Quran, tahu nak ambil manfaat untuk hidup kita sendiri. Bukan sekadar bacaan, bukan sekadar pengetahuan, tetapi panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih perkongsian kita, insya-Allah. Ada kesempatan esok kita akan bertemu lagi. Yang keduanya tazkirah Ramadan, yang mana ikut tazkirah Ramadan yang saya buat 2 minggu ni. Hari Isnin insya-Allah saya akan postkan tazkirah Ramadan. Saya akan post, saya tak buat live ya. Dan yang live insya-Allah kita buat Rabu Khamis insya-Allah. Insya-Allah istiqamah kita. Moga-moga majlis ilmu ni Allah turunkan keberkatan di dalam bulan Ramadan ini. Ini adalah majlis yang amat dicintai oleh para ulama, rasul dan juga para sahabat. Moga-moga kita bersama dalam majlis ini mendapat kebaikan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhanku, berkatikanlah kami di dalam bulan Ramadan, pertemukanlah kami keberkatan, kebaikan, malam Lailatul Qadar, keampunan, dan kami dijauhkan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Permudahkanlah hidup kami, perbaikkanlah akhlak kami, perkemaskanlah diri kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat akan perintah-Mu, lunakkanlah lidah kami berzikir menyebut nama-Mu, tenangkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu, jadikanlah kami orang yang sabar dengan ujian-Mu, letakkanlah kami di kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya minta maaf, saya terlajak sejam saya cakap tuan-tuan ya. Terlajak belah-belah minit tuan-tuan. 10 minit lebih kurang ya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.